warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bita'alimihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. Maksudnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, perlukah kami khabarkan kepada kamu, perlukah kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad berkenaan dengan golongan manusia yang paling rugi di saat manusia ini bertemu dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar kelak. Kenapa Allah Ta'ala katakan golongan ini merupakan manusia yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu golongan apabila dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia buka sahaja kitab catatan amalan dia ni, sedikit pun Allah Ta'ala tidak mengira apa yang dia kerjakan di saat mana dia hidup di dunia dahulu. Lalu Allah Ta'ala sebut, kenapakah aku tidak mengira yang disebut dengan amalan mereka? Kerana mereka ini, kata Allah, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, hidup di dunia dalam keadaan perjalanannya tersesat, kata Allah. Wahum yahsabun, sedangkan mereka mengira di hadapan Allah, annahum yuhsinuna sun'a, sudah banyak mereka melakukan yang disebut dengan kebaikan dan kebajikan, tetapi Allah Ta'ala tak mengira pun kebaikan dan kebajikan yang mereka lakukan. Lalu Allah Ta'ala sebut, ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim, mereka inilah golongan yang telah kufur kepada ayat Tuhan mereka, waliqa'ih, dan mereka tidak percaya kepada saat pertemuan dengan Tuhan mereka, fahabitat a'maluhum, maka segala amalan mereka ini, kata Allah, kami hancur leburkan segalanya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, bahkan kami tidak menimbang sedikit pun amalan mereka di atas timbangan mizan, walau sekecil macam mana sekalipun, walau sewazan macam mana sekalipun. Sadaqallahul azim. Suratul Kahfi, ayat yang ke-103 hingga ayat yang ke-105. Ayat yang ke-103 hingga ayat yang ke-105 daripada Suratul Kahfi, yang dikasihi para alim ulama, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Imam Masjid An-Naim, yang dikasihi Fadil Tuan Pengerusi Masjid An-Naim, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para asatizah, para ilmuwan, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, adik-adik yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekalinya kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala dia bagi lagi kepada kita merasai suatu nikmat yang paling besar dalam hidup, iaitu nikmat kita ni boleh sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Para alim ulama sebutkan, di dunia ni sebesar-besar nikmat ataupun kemuncak kenikmatan dalam hidup apabila seseorang manusia ni dia boleh sujud kepada Allah. Dan di syurga Allah Ta'ala kelak, nikmat yang paling besar apabila Allah Ta'ala bagi kepada seseorang manusia, nikmat dia ni boleh melihat Allah. Di dunia sebesar-besar nikmat apabila kita ni boleh sujud kepada Allah. Di syurga, nikmat yang paling tinggi ataupun kemuncak kenikmatan ini apabila kita ni boleh melihat Allah.
Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ni kata Allah di saat manusia berada di hadapan Allah Ta'ala dalam syurga, dalam keadaan wujuhum, wajah mereka nadhirah, putih berseri kata Allah. Kenapa ni? Ila rabbiha nadhirah, kerana pada saat ini manusia sudah dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia nikmat yang paling besar apabila kita ni boleh sujud kepada Allah. Dan nikmat sujud kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala dia tak bagi pada semua orang, tidak. Allah Ta'ala dia tak bagi pada semua orang nikmat yang disebut dengan nikmat boleh sujud kepada Allah. Kita perhatikan dalam kalangan kita sendiri kan, betapa ramai yang dengar azan, tapi untuk dia datang sujud kepada Allah belum tentu dia boleh dapat sujud. Allahu Akbar. Kita tengokkan dalam kalangan kita kan, betapa ramai yang dari sudut kesihatannya ini dia lebih sihat daripada kita, lebih gagah daripada kita, lebih yang disebut dengan tenaganya kuat daripada kita. Tapi sampai dia masa untuk sujud kepada Allah, dia tak boleh sujud kepada Allah. Kita tengokkan dalam kalangan kita kan, telefon berdering berpuluh kali, dengar ayam berkokok berpuluh kali pada waktu pagi kan, tapi untuk sujud tak boleh kan. Kita tengokkan kenapa ni? Nikmat sujud Allah Ta'ala dia bagi kepada manusia terpilih saja. Kita tengok lagi kan, betapa ramai manusia yang Allah Ta'ala bagi kelapangan dari sudut harta, dari sudut yang disebut dengan pangkatnya ataupun jawatannya, jawatan besar, tapi sampai masa untuk sujud kepada Allah dia tak boleh sujud. Kenapa ni? Nikmat sujud Allah Ta'ala bagi kepada manusia terpilih saja. Kita baca lagi kan dalam Al-Quran, ada satu ayat ni Allah Ta'ala cerita manusia yang sedang berada di alam barzakh pada saat ini, jutaan manusia yang berada di dalam kubur, mereka dalam keadaan sedang merintih kepada Allah Ta'ala pada sekarang ini. Mereka dalam keadaan sedang meronta kepada Allah. Kenapa ni? Minta kepada Allah, ya Allah, qala rabbirji'un, hantarlah kami balik semula ke dunia kami ini ya Allah. Kenapa nak balik? La'alli a'malu salihan fima tarak, mudah-mudahan ya Allah kamu bagi je kesempatan untuk aku balik ke dunia ini ya Allah. Aku janji akan melakukan amalan yang saleh. Aku janji ya Allah, aku nak sujud balik kepadamu ya Allah. Walau sekali pun ya Allah, aku nak sujud ya Allah. Walau satu saat, aku nak sujud balik ya Allah. Allah Ta'ala jawab, kalla, bukan masa sekarang dah kamu nak sujud pada aku, kata Allah. Kamu nak sujud, kamu sebut kamu nak balik untuk kamu sujud pada aku, kata Allah. Di saat kamu berada di alam kubur kamu, Allah Ta'ala jawab, kalla, bukan masa sekarang. Innaha kalimatun huwa qailuha, yang kamu sebut kamu nak sujud, yang kamu sebut kamu nak melakukan amalan yang saleh ini, kata Allah, hanyalah suatu kalimah yang menjadi penyedap di bibir kamu, sedangkan hati kamu ni tak niat pun nak sujud padaku, kata Allah. Wa min waraihim barzakh, aku sediakan di belakang kamu ini suatu alam yang disebut dengan alam barzakh, ila yaumi yub'atsun, yang mana kamu kena hidup di alam barzakh ini sehinggalah saat kamu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala kembali. Subhanallah. Para hadirin sekalian, para alim ulama sebutkan, di saat mana seseorang manusia ni sujud, Rasulullah sebut dalam satu hadis, saat inilah manusia paling rapat dengan Allah Ta'ala. Kita bacakan satu hadis daripada riwayat Imam Muslim. Rasulullah sebut, hendaklah kamu ni sempurnakan sujud kamu, kata Rasulullah. Dan di saat mana kamu sempurnakan sujud kamu, pada saat itu kamu berada jarak yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah sebut lagi, fa'aksirud du'a, hendaklah kamu memperbanyakkan doa di saat mana kamu sujud. Kenapa? Bila kamu sujud inilah jarak kamu dengan Allah Ta'ala sangat dekat, kata Rasul. Subhanallah. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Siapa yang sebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan kalau kehidupan dunia kita kan, kita cuba buat bandingan. Kalau kita ni boleh rapat dengan yang berhormat je, rapat dengan tok wakil je, rasa lain dah kehidupan kita, betul atau tidak? Rasa bangga tu lebih sikit. Boleh rapat dengan YB tu. Tu baru dengan YB je. Kalau rapat dengan menteri besar, dengan MB ni, lagi lain dia kan. Perwatakan kita kan, bergambar tak dalam Facebook, Instagram terus orang kita ni. Kenapa? Dia kata, saya ni jangan main-main, dia kata. Saya ni, gambar saya ni, orang dekat, orang kanan MB, kita sebutkan. Allahu Akbar. Berjalan tu dah, buka dada terus ni kadang-kadang. Boleh rapat dengan orang tertentu.
Rapat dengan menteri, lagi bangga dia kan. Kenapa? Dia sebut ni, kabel besar ni saya ni. Berjalan kita tengok mengangkang je dia tu. Ngekeng jalan terus dah. Jumpa orang tepih tu, jumpa orang ni. Jangan main-main ni dia sebut ni. Ni bila sujud, Rasulullah sebut kamu ni bukan rapat dengan makhluk dah pada saat ni. Bila kamu mula sujud, pada saat ni kamu bukan rapat dengan manusia. Tetapi bila kamu mula sujud ini, kata Nabi SAW, inilah saat yang paling kamu rapat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kamu. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita mengatur syukur kepada Allah Taala. Allah Taala dia bagi lagi kepada kita suatu nikmat yang paling besar dalam hidup, nikmat yang diimpikan oleh setiap manusia apabila dia mati. Mereka nak balik semula ini untuk mereka kembali sujud kepada Allah, sedangkan pada saat itu keadaan mereka sudah terlambat. Subhanallah. Bila kita sujud, kita letakkan kepala kita yang paling mulia ini sama taraf dengan tapak kaki kita yang paling bawah. Menunjukkan apa kepada kita? Ya Allah, siapa sekalipun aku, ustaz ke, tok guru ke, tok imam ke, menteri besar ke, YB ke, datuk ke, siapa sekalipun, bila dia mula sujud kepada Allah, dia sudah buang sifat rasa besar diri dia di hadapan Allah Ta'ala. Iblis kan, kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, dulu-dulunya merupakan suatu makhluk yang cukup taat kepada Allah. Tapi bila Allah Ta'ala minta Iblis ni sujud, Iblis dia sebut macam mana? Aba wastakbar. Allah Ta'ala sebut, wahai malaikat, kamu kena sujud. Malaikat sujud. Allah minta, wahai Iblis, kamu kena sujud. Sebut kepada Iblis ni sujud, Iblis sebut terus, Aba, aku tak nak sujud, kata Iblis. Wastakbar, aku rasa diri aku ni besar, kenapa aku kena sujud? Iblis sebut. Bila tak nak sujud je, Allah Ta'ala sebut terus, wa kana minal kafirin, kamu telah terdiri dalam kalangan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyaz billah. Allahu akbar. Para hadirin sekalian, kita kan ulama buat perbandingan, di saat mana kita sujud kepada Allah Ta'ala ni, anggota kita yang paling mulia, wajah kita kan, kepada kita kan, kita letak sama taraf ataupun sama kedudukannya dengan tapak kaki kita yang paling bawah. Kepala ni tak adalah satu anggota yang paling kita jaga dalam hidup. Betul atau tidak? Kita ni sayang kita nak tepuk bahu kita, kita marah, tak marah kan? Sayang kita nak pegang perut kita, nak tepuk perut kita, marah, tak marah lagi orang kita ni kan? Dia pegang perut air, nampak besar je perut ni, yang kita ni orang lelaki ni. Dia jamah perut kita kan, besar perut ni, bila diu ni dia tanya ni. Sambil-sambil bergurau tak ada. Besar perut ni bila diu ni? Kita sebut yang ni besar saja ni. Diu tak tahu bila, sampai bila-bila tak ada diu kita sebut kan. Marah, tak marah lagi. Tapi sahabat kita tepuk je kepala kita, kita sebut terus, jangan main-main dengan kepala. Kepala ni tempat yang paling mulia, kepala ni tempat yang paling saya jaga, kita sebut kan. Kita sebut terus, kepala ni tak boleh kata. Tapi bila kita mula sujud kepada Allah, ya Allah, tempat yang paling aku jaga, ya Allah, aku buang rasa besar diri aku ni, ya Allah, aku letak sama taraf dengan tapak kaki aku yang paling bawah, menunjukkan aku ini tidak ada siapa-siapa dah pada saat ini. Subhanallah. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, ni satu nikmat yang kita kena jaga dalam kehidupan kita. Kita doakan Allah Ta'ala dia boleh matikan kita dalam keadaan kita sentiasa boleh sujud dan sujud. Kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan selama-lamanya kita boleh sujud kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebagai perkongsian rohani kita pada malam ini, insya-Allah, ana hanya nak ambil 2-3 ayat daripada Al-Quranul Karim untuk sama-sama kita tadabbur di tempat kita pada malam ini, insya-Allah. Ayat yang anda nak petik pada malam ini, anda nak ambil daripada suratul Kahfi, daripada ayat yang ke-103 hingga ayat yang ke-105. Daripada suratul Kahfi, ayat yang ke-103 hingga ayat yang ke-105. Satu ayat yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita kan, berkenaan dengan golongan manusia di saat dia bertemu dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Lalu Allah Ta'ala sebut, inilah jenis manusia yang paling rugi, kata Allah. Allah Ta'ala sebutkan bila manusia ni bertemu saja dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar, lalu Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad,
Ni jenis manusia yang paling rugi di saat mana dia hidup di dunia. Subhanallah. Allah Ta'ala mulakan dalam ayat ini dengan Allah Ta'ala tanya kepada Rasulullah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, perlukah kami ni khabarkan kepada kamu wahai Muhammad, perlukah kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad berkenaan dengan golongan manusia yang paling rugi di saat dia bertemu kami di padang mahsyar. Allah Ta'ala dia tanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu nak dengar cerita tak berkenaan dengan golongan manusia yang paling rugi di saat dia bertemu dengan aku di padang mahsyar? Rugi kenapa? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu golongan manusia yang hidup di dunia dalam keadaan tersesat. Kata Allah, hidup panjang kan, umur dia panjang, sihat, kuat tubuh badan sihat, tapi rupa-rupanya kehidupan dia ni di sisi Allah dalam keadaan jalan yang Allah Ta'ala tak redha. Hidup dalam keadaan berpuluh tahun di dunia, tetapi dalam keadaan jauh sekali daripada hidayah Allah. Dia banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan kebajikan, tiba-tiba di hadapan Allah dapat saja kitab catatan amalan dia ini, Allah Ta'ala tak kira sedikit pun amalan yang dia kerjakan. Puncanya apa? Puncanya dia hidup di dunia dalam keadaan tersesat. Subhanallah. Para hadirin sekalian, kita tahu bahawasanya hidup kita ni bukan setakat kita hidup di dunia, tidak. Akidah kita sebagai umat Islam, kita yakin adanya kehidupan-kehidupan ataupun alam-alam yang lain yang setiap daripada kita ni wajib tempuh. Lebuh raya yang bakal kita tempuh ini bukan setakat jalan rayanya adalah berakhir di dunia, tidak. Tetapi adanya perjalanan alam yang lain yang setiap daripada kita ini sampai je masa Allah Ta'ala dia akan gerakkan kehidupan kita ni dengan sendiri. Para alim ulama sebutkan perjalanan kehidupan manusia ni dia perlu melalui 5 alam kehidupan dia. Alam yang pertama kata para alim ulama, alam yang disebut dengan alam kandungan rahim ibu kita. Setiap daripada kita ni wajib melalui alam yang disebut dengan alam kandungan rahim. Tak ada orang yang dia boleh angkat tangan pada malam ini, Ustaz, saya tak lalu pun alam kandungan rahim mak saya, tak ada. Alam pertama yang kita wajib tempuh yang disebut dengan alam rahim ibu masing-masing. Suka ke duduk dalam perut mak, suka kan, Allahu Akbar, suka sangat kita ni. Tambang free pergi ke mana dak lah. Duduk dalam perut kan, mak pergi ke mana kita pun boleh ikut. Mak makan apa kita pun kenyang duduk dalam perut mak. Selesa ke selesa, tapi selesa macam mana sekalipun duduk dalam perut mak, sampai dia masa cukup je peringkat Allah Ta'ala gerakkan kehidupan kita. Kamu ni dah cukup 9 bulan 10 hari, lalu Allah Ta'ala dia gerakkan kehidupan kita daripada alam pertama, alam rahim, untuk dihijrahkan masuk ke dalam alam yang kedua yang disebut dengan alam dunia yang sedang kita berada sekarang ni. Subhanallah. Kita kan boleh jadilah dalam kalangan kita ni dia sebut macam mana, Allahu Akbar, rasa lama dah duduk di dunia ni. Dalam kalangan kita kan, kita sebut umur 80 dah, umur 70 dah, 60 tahun dah dia kata hidup di dunia ni. Allahu Akbar, dia kata lama sangat dah hidup ni. Tapi kita kena sedar para hadirin sekalian, ni baru alam kedua baru. Ada 3 lagi alam yang setiap daripada kita ni wajib tempuh, yang mana 3 ada di hadapan ni dia akan jadi lebih lama dan dia akan jadi lebih panjang jika dibandingkan kehidupan kita di dunia pada sekarang ini. Subhanallah. Kita kan kalau kita ingat balik kan, di saat mana kita jadi kecil, jadi bayi dulu kan, kecil-kecil dulu, kita keluar sahaja daripada alam rahim mak kita kan, duduk dalam rahim mak ni besar dah, kita rasa luas dah. Tubik je daripada rahim mak, tengok-tengok alam yang disebut alam dunia ni besar lagi, luas lagi kan. Duduk dalam perut mak rasa besar dah, masuk dalam alam dunia rasa besar lagi. Besarnya kita tengok kan, saat pertama tengok alam dunia ni menyebabkan setiap daripada kita ni menangis. Teriak anak, teriak tuan-tuan sekalian, teriak. Kalau kita ingat balik kan masa kecil dulu, kenapa teriak ni? Teriaknya kita kerana kita tengok, ya Allah, boleh ke aku nak hidup di alam dunia yang besar ni? Aku rasa duduk dalam perut mak ni besar dah, tiba-tiba tengok dunia ni besar lagi. Ya Allah, tengok dunia besar ni menyebabkan kita ni teriak je kan. Agama kita ajar macam mana?
Rasulullah ajarkan bila tengok bayi ni keluar saja daripada alam rahim masuk alam dunia, Rasulullah ajar kepada kita untuk kita pasakkan satu kalimah dalam jiwa anak kecil yang sedang teriak ni. Rasulullah ajar kepada kita menyebut Allahu Akbar. Wahai bayi, wahai anak, wahai budak, kita sebutkan, kalau mu rasa dunia ni besar, kalau mu rasa luas dunia ni, kamu kena tahu satu perkara. Apa dia? Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni lebih besar, kekuasaan Allah Ta'ala ni lebih luas. Ni satu kalimah yang kita pasak di telinga kanan anak kita kan. Kita pasak dalam akidah dia ni. Kamu rasa, kamu menangis, kamu teriak, tengok dunia ni besar, tapi kamu kena tahu satu perkara. Apa dia? Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni lebih besar kuasa dia, subhanallah. Teriak pula kita kan. Ayah kita gambik telinga kiri kita ni, lalu ayah kita sebut Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni lagi besar. Kamu jangan takutlah, kamu jangan bimbang lah. Kamu bimbang, kamu ni hidup di dunia dalam keadaan besar, tapi kamu kena tahu kekuasaan Allah Ta'ala ni lebih besar, subhanallah. Ni bila ni masa kita ni jadi budak, lalu Allah Ta'ala hijrahkan kehidupan kita kan di alam dunia untuk kita ni menjadi kanak-kanak. Suka jadi kanak-kanak, suka setiap daripada kita dulu-dulu kan. Ana suka tak dah? Gimana orang dukung, gimana orang piping tangan kita kan masa kanak-kanak. Gimana kan orang cuek pipi, ai kiuk budak ni. Jamuh pipi kiri kita, jamuh pipi kanan kita kan. Bila masa jadi kanak-kanak. Ni setakat tua-tua ni orang tak pegang dah pipi dah dah. Orang tak dukung dah, gerai pula orang rasa, ai ada lagi dia ni. Keduk tengok ni. Gerai, orang rasa gerai mana. Masa budak-budak dulu orang pegang sama pipi kita kan. Tapi suka macam mana sekalipun, selamanya kau jadi kanak-kanak, dak agama kita aja. Cukup je peringkat Allah Ta'ala dia gerak kehidupan kita ni kena jadi orang tua, jadi yang disebut orang dewasa dah. Habis itu kau hidup tak lagi. Agama kita ajarkan bila kamu jadi orang dewasa, Allah Ta'ala hijrahkan kehidupan kamu ni, kamu kena jadi yang disebut dengan orang tua pula, subhanallah. Dalam keadaan kita ni tak boleh tahan pergerakan alam ni, pergerakan umur kita, pergerakan kehidupan kita ni, Allah Ta'ala dia dalam keadaan paksa, dalam keadaan hijrah. Kamu nak ke, kamu sedia ke, kamu kena bergerak, kata Allah. Betapa ramai kan dalam kalangan kita dia sebut Allahu Akbar, tak sedar tua dah dia sebut. 7 siri kadang-kadang kita sebutkan, 8 siri dah. Kalau tak percaya kan betapa cepatnya Allah Ta'ala gerakkan kehidupan kita ni, balik malam ni kita cari gambar hak 30-40 tahun lepas, duduk depan cermin kan, kita cuba banding dengan kehidupan kita sekarang. Kita akan rasa, ya Allah cepatnya menggerak hidup aku, ya Allah. Gigi tak ada dah, kita akan sebut dengan sendiri kan. Rambut berubah dah. Dalam keadaan kita ni sedar tak sedar Allah Ta'ala gerak, subhanallah. Yang nak jadi tua pun satu hari dia kena jadi tua, yang tak nak pun dia kena jadi juga. Ada ramai kan orang tak nak jadi tua ni, macam-macam dia buat. Ni produk ku putih tu kunyah-kunyah jadi muda balik. Jadi ke tak agama kita aja. Makan macam mana? Makan pil anti kedutan, tak nak beri kedut. Jadi ke tak? Makan apa? Pil anti penuaan, tak jadi. Kita panggil dia pakcik, dia jeling kita, ustaz, mulut tu jaga sikit, dia kata. Marah kita panggil pakcik. Sebab apa? Panggil abang lah sedap sikit, dia kata. Nak abang lagi tu, umurnya 70 lebih dah. Nak abang lagi tu, ada girlfriend lagi dia sebut ni. Habis itu ke hidup dak. Kita tengok siapa arwah ayah kita, tengok arwah nenek kita, arwah datuk kita kan. Cukup je mereka peringkat jadi orang tua, tiba-tiba Allah Ta'ala mati mereka ni. Mati inilah yang disebut Allah Ta'ala sedang hijrahkan kehidupan manusia daripada alam kedua. Allah Ta'ala sedang hijrahkan manusia untuk masuk ke dalam alam ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Habis di alam barzakh ke hidup kita ni tak lagi ni hidup kita ni. Kita bacakan dalam surah Al-Zalzalah, surah yang selalu kita baca dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala sebut, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ayat ni Allah Ta'ala cerita kepada kita, hidup kamu ni tak terhenti di alam barzakh, tidak. Akan sampai satu masa anak ni akan bangun, tuan-tuan sekalian akan bangun ni untuk pergi ke mana? Liyuraw a'malahum. Untuk setiap daripada kita ni melihat balik segala kerja buat kita yang kita kerjakan di saat mana kita hidup di atas bumi Allah Ta'ala. Kena bangun balik. Allah Ta'ala sebutkan yauma idzin, pada hari tersebut, yasdurun nas,
manusia dia akan bangkit daripada kubur masing-masing ashtatan, dalam keadaan berkelompok, dalam keadaan bergolongan, kata Allah. Ke mana ni? Ke dalam alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar. Tujuannya apa? Liyurau a'malahum, untuk manusia melihat kembali amalan-amalan yang dia kerjakan di saat mana dia hidup di dunia dahulu. Subhanallah. Di alam keempat kan, kalau kita baca lagi kan Al-Quran, ana akan jalan daripada kubur ana, tuan-tuan akan jalan daripada kubur tuan-tuan. Hum barizun, kata Allah, manusia ni dia akan bergerak dalam keadaan pantas menuju ke alam yang keempat, alam mahsyar. Sampai jadi alam mahsyar, Allah Ta'ala dia tanya pula satu soalan. Soalan apa yang Allah Ta'ala tanya? Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum. Wahai manusia yang sedang berada di mahsyar ni, cuba kamu sebut, liman, siapa? Al-mulku, yang jadi raja al-yaum, pada hari ni. Ana akan jawab, tuan-tuan sekalian akan jawab, kita akan jawab macam mana? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Kita akan jawab, lillah, raja hari ni Allah Ta'ala dah di padang mahsyar. Dalam Al-Quran lagi kan Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum. Wahai manusia, cuba kamu sebut hari ni siapa yang ada kerajaan tak? Ana akan jawab, tuan-tuan sekalian akan jawab, kita jawab macam mana? Lillah, kerajaan hari ni milik Allah. Kami ni tak ada apa-apa dari Allah di padang mahsyar. Allah Ta'ala tanya lagi kan dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum. Wahai manusia, cuba kamu sebut hari ni kepunyaan siapa? Anda akan jawab, maliki yaumiddin. Hari ini Allah Ta'ala inilah yang menjadi raja pada hari pembalasan agama. Allah Ta'ala yang macam mana? Kita akan jawab, lillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala yang maha perkasa, yang tidak gantung sikit pun kepada mana-mana makhluk sekalipun. Subhanallah. Kita baca lagi kan dalam Al-Quran, di saat anda kita semua ni berada di padang mahsyar, alam yang keempat. Kita baca di dalam surah At-Takwir, lalu Allah Ta'ala sebut, wa idas suhufu nusyirat. Setiap daripada manusia ni, kata Allah, aku akan agihkan kitab catatan amalan masing-masing. Ana akan menerima kitab catatan amalan ana. Tuan-tuan sekalian akan menerima kitab catatan amalan tuan-tuan. Kita baca lagi di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala sebut ada golongan manusia yang menerima kitab catatan amalan ini daripada sebelah tangan kanan dia. Ada golongan manusia yang menerima kitab catatan amalan ini daripada sebelah kiri tangannya. Ashabul yamin, mal ashabul yamin. Ashabul shimal merupakan manusia yang menerima kitab catatan amalan daripada sebelah kiri tangan dia. Manusia yang menerima kitab catatan amalan daripada sebelah kiri inilah, dia buka sahaja kitab catatan amalan ini, lalu dia cari kebaikan, dia cari kebajikan yang pernah dia lakukan di saat mana dia hidup di dunia. Rupa-rupanya sikit pun Allah Ta'ala tak kira kebaikan ini. Subhanallah. Dia tengok mana yang Allah Ta'ala bagi pahala ni daripada kebaikan yang aku buat, mana yang Allah Ta'ala bagi ganjaran di atas kebajikan yang aku lakukan. Buka je kitab catatan amalan, tengok-tengok amalan dia ni kosong. Subhanallah. Lalu di saat inilah Allah Ta'ala menyebut, kul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Perlukah kami khabarkan kepada kamu wahai Muhammad berkenaan dengan golongan manusia yang paling rugi ketika mana manusia ini bertemu dengan aku di padang mahsyar. Subhanallah. Kenapa Allah Ta'ala sebut golongan ini, golongan manusia ini yang paling rugi? Kerana dia hidup di dunia dalam keadaan perjalanan kehidupan yang panjang. Hidup di dunia dalam keadaan puluh-puluh tahun. Hidup di alam barzakh dalam keadaan beratus tahun. Tiba di hadapan Allah, sikit pun Allah Ta'ala tak kira amalan dia. Amalan dia ini dikosongkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebut, inilah jenis golongan manusia yang paling rugi di hadapan aku di padang mahsyar kelak. Subhanallah. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, perumpamaannya seperti begini. Kita pergi ke luar negara kan, pergi ke mana? Pergi ke Korea Utara lah sebagai contoh kan. Pergi Korea Utara ni, sampai di airport Korea Utara, kita turun daripada airport dia, masuk daripada turun kapal terbang kan, masuk di airport, kita nak cari telefon bimbit, tengok-tengok telefon hilang. Tengok-tengok telefon ni hilang. Nak cari pasport tak ada. Sudah.
Bukan main-main ni. Di mana? Di Korea Utara ni. Dia ada Kim Jong Un tu, yang rambut purung tu, yang rambut sekerak tu kan. Tak kena cara, dia tembak tu situ tu. Cari yang disebut dengan dompet, tengok-tengok dompet tak ada. Allahu Akbar. Nak cari kedutaan Malaysia tak ada dah. Nak balik semula dalam keadaan pasport hilang. Inilah suasana yang Allah Ta'ala cerita. Jauhnya perjalanan manusia ni dalam keadaan tak bawa apa-apa di saat dia bertemu dengan aku di padang mahsyar. Subhanallah. Puncanya apa para hadirin sekalian? Allah Ta'ala sebut, apakah punca yang menyebabkan aku ni, kata Allah, tak kira langsung amalan yang manusia lakukan di saat mana dia hidup di dunia. Satu je punca dia, kata Allah. Apa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Iaitu golongan manusia yang hidup di dunia ni, kata Allah, dalam keadaan dhalla, dalam keadaan tersesat. Hidup di dunia umur panjang, tapi umur panjang tak ikut yang Allah Ta'ala nak. Hidup di dunia dalam keadaan tubuh badan sihat, tapi tidak sebagaimana yang Allah Ta'ala redai. Hidup dalam keadaan jauhnya dia daripada hidayah Allah. Hidup dalam keadaan kesesatan dunia, tapi bila tiba di hadapan Allah Ta'ala ni, jenis manusia macam ni dia sebut macam mana kepada Allah? Wahum yahsabun. Dia sebut kepada Allah, ya Allah, bukankah di saat mana aku hidup di dunia dulu kan, aku ni banyak buat baik? Bukankah di saat mana aku hidup di dunia dulu kan, aku ni banyak buat kebajikan? Manusia sebut annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah. Manusia ni sebut, ya Allah, di dunia dulu banyak benda baik yang aku buat. Sebab apa tiba-tiba kamu tak kira benda baik yang aku buat ni? Subhanallah. Allah Ta'ala sebut, yang kamu buat baik ni, kamu buat baik dengan orang lain. Kamu bantu orang, betul. Kamu tolong orang susah, betul. Kamu tolong anak yatim, betul. Yang kamu buat baik dengan orang lain. Tetapi dengan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tak buat baik. Hidup kamu ni jauh daripada hidayah Allah. Kamu telah tersesat dalam dunia kamu, menyebabkan aku tak kira langsung amalan kebaikan yang kamu lakukan. Subhanallah. Kita buat bandingan kan, macam seorang anak ni lah. Seorang anak ni kan, anak dia ada kedua ibu bapa dia. Anak ni dengan orang lain dia baik sangat. Dengan jiran dia tolong. Dengan anak yatim dia bantu. Dengan orang susah dia tolong laki. Tapi dengan mak ayah dia, dia derhaka. Kita nak sebut anak ni anak jenis baik ke anak jenis tak baik ni? Anak jenis tak baik. Dia baik ni baik dengan orang lain. Dia tolong ni tolong dengan orang lain. Tapi dengan mak ayah dia, dia derhaka. Begitu juga suatu perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Bila manusia ni dia berhujah di hadapan Allah, ya Allah, bukankah dulu ni aku banyak buat baik? Allah Ta'ala sebut, yang kamu buat baik ni, kamu buat baik dengan manusia, tapi dengan aku kamu tak buat baik. Kamu jauh tersesat daripada hidayah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lalu kata Allah, golongan manusia yang jauhnya daripada hidayah Allah, tersesat dalam kehidupan dia ni, kata Allah, fahabitat a'maluhum. Segala amalan kebaikan dan kebajikan yang mereka kerjakan di dunia ini, kata Allah, fahabitat. Fahabitat ni dengan makna aku gumpal, kata Allah. Fahabitat dengan makna aku pelenyek, aku buat, aku tindah kebaikan ni, menyebabkan aku hancur lebur segala kebaikan kamu ni. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Bahkan kebaikan kamu ni, kata Allah, sikit pun aku tidak timbal di atas timbangan mizan. Puncanya apa? Puncanya kamu hidup di dunia ini dalam keadaan tersesat. Lalu kata Allah, fala nuqim, aku tak letak di atas timbangan mizan wasna, walaupun satu wazan sekalipun kebaikan kamu ini, aku hancur leburkan kebaikan ini. Subhanallah. Puncanya apa para hadirin sekalian? Puncanya manusia hidup di dunia dalam keadaan jauhnya dia daripada hidayah Allah. Hidup di dunia dalam keadaan tersesat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyahzubillah. Subhanallah. Lalu para alim ulama sebutkan, inilah yang disebut dengan besarnya nilai hidayah Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Satu perkara yang Allah Ta'ala ni dia minta sangat kita cari dalam hidup. Allah azan dulu Pak. Terus. Satu perkara yang Allah Ta'ala dia minta sangat kita cari dalam hidup. Allah Ta'ala ni dia minta kita cari hidayah Allah. Kenapa hidayah? Mana-mana manusia yang tak boleh mati dalam hidayah Allah,
Tak payah sebutlah banyak benda baik dia buat, tapi tak mati dalam hidayah Allah. Allah Ta'ala sebut fahabitat a'maluhum. Amalan kamu ni aku pelengit, aku hancur lebu, kata Allah. Ni yang disebut dengan besarnya boleh mati dalam hidayah Allah, menyebabkan segala kerja buat kita di dunia ni Allah Ta'ala timbang di atas timbangan mizan. Subhanallah. Amalan kerja baik, kerja buat kita kan, bila manusia ni boleh mati je dalam hidayah Allah, Allah Ta'ala sebut aku akan timbang timbangan kamu ni, amalan kamu ni di atas timbangan mizan di saat kamu berada di hadapan Allah Ta'ala di mahsyar. Kamu tak jauh daripada hidayah Allah, tak boleh mati je dalam hidayah Allah Ta'ala, menyebabkan kamu ni, kata Allah, dalam keadaan kebaikan kamu, fahabitat a'malahum, amalan kamu dihancur lebuhkan oleh Allah Ta'ala. Puncanya apa? Puncanya kehidupan kamu dalam keadaan tersesat. Subhanallah. Anda nak sebut sekali lagi para hadirin sekalian, bagaimana cara kita nak mati dalam hidayah Allah Ta'ala. Lagu mana kita ni nak jaga hidayah Allah, nak pastikan kita ni boleh mati dalam hidayah Allah, yang menyebabkan Allah Ta'ala buat kira dengan kita di padang mahsyar pula. Antara para alim ulama sebutkan, tanda seseorang manusia ni bila dia mula jaga hidayah Allah, apabila kita tengok seseorang manusia ni dia mula jaga Al-Quran Al-Karim. Tanda manusia ni dia mula jaga hidayah Allah dan dia cuba iltizam untuk dia boleh mati dalam hidayah Allah. Kita perhati bila dia ni mula jaga Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Orang tanyakan, apa kaitan Al-Quran dengan hidayah? Al-Quran ni, kata Allah, merupakan sumber hidayah dalam hidup kamu. Di mana? Awal-awal lagi kan, kalau kita buka Al-Quran, Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, kata Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan bagi mereka yang berpegang dengan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, Al-Quran ini akan menjadi sumber hidayah dalam kehidupan kamu. Subhanallah. Kita perhatikan, mana-mana manusia yang nak mula jaga hidayah Allah, kita akan tengok dia ni mula jaga Al-Quran. Mana-mana manusia yang iltizam untuk dia ni boleh mati dalam hidayah Allah, dia fikir dah, ya Allah, aku ni hidup boleh mati dak hujung jatuh kehidupan aku husnul khatimah. Ya Allah, aku ni boleh mati dalam hidayah ke, ya Allah. Kita tengok pada saat itu dia mula jaga Al-Quran. Tanda manusia ni mula jaga hidayah Allah. Kenapa? Al-Quran ini, kata Allah, merupakan hujan lil muttaqin, sumber hidayah bagi orang yang cuba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Subhanallah. Lalu para alim ulama sebut, tanda yang pertama manusia ni mula jaga hidayah Allah bila kita perhati dia mula jaga Al-Quran. Subhanallah. Tetapi para hadirin sekalian, kita tengok pada saat ini nilaian Al-Quranul Karim dia sudah jadi semakin kecil dalam diri manusia. Betul atau tidak? Manusia sudah tidak rasa apa-apa kadang-kadang dengan besarnya nilai Al-Quran, sebagaimana Rasulullah sebut dalam hadis. Nilai Al-Quran ni besar, tetapi manusia sudah hilang yang disebut dengan jati diri dia dengan Al-Quran. Kita bacakan dalam hadis betapa besarnya nilai Al-Quran ni, sehingga Rasulullah sebut macam mana? Taraktu fikum amraini, kata Rasulullah, aku nak tinggalkan kepada kamu ni, wahai manusia, di saat Rasulullah nak wafatkan. Ucapan yang Rasulullah ungkap 3 bulan sebelum kewafatan Rasulullah di padang Arafah. Rasulullah sebut kepada para sahabat, taraktu fikum amraini, aku nak tinggal kepada kamu ni umat manusia 2 perkara je. Aku tak tinggal yang disebut dengan harta yang banyak. Yang ni ana boleh cari, kita semua boleh cari yang disebut dengan harta. Aku tak tinggal yang disebut dengan pangkat dan jawatan. Yang ni kita semua boleh cari. Tapi kata Rasulullah, aku nak tinggal kepada kamu dua perkara yang nak pastikan kamu ni tidak tersesat selama-lamanya di hadapan Allah Ta'ala kelak. In tamassaktum bihima, sekiranya kamu berpegang kepada 2 perkara ni, kata Rasulullah, lan tadillu abada, nescaya kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya, kata Rasulullah. Apa dia? Kitab Allah, kitab Al-Quran, iaitu Al-Quran ini, wa sunnati rasulih, dan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasulullah sebut, kamu hidup kamu ni, kamu betul-betul berpegang pada 2 perkara ni, insya-Allah kamu menghadap Allah dalam keadaan kamu sentiasa diberi bimbingan dan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Siapa yang jamin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para hadirin sekalian, kita tengok pada hari ini, nilai Al-Quran dan nilai yang disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi suatu perkara yang cukup malang.
sudah menjadi suatu perkara yang tidak dibesar-besarkan dalam kehidupan manusia. Al-Quran hanyalah suatu kitab untuk dikhatamkan pada masa sekolah rendah. Selepas daripada khatam Al-Quran, manusia boleh tinggal Al-Quran buat selama-lamanya. Subhanallah. Pada hari ini kita tengokkan sunnah Rasulullah yang Rasulullah sebut, aku tinggal dua perkara pada kamu. Kita tengok sunnah Nabi SAW, semakin hari semakin malap daripada dijadikan amalan dalam diri manusia. Subhanallah. Semakin tidak rasa yang disebut besarnya sebagaimana gambaran Nabi SAW. Rasulullah sebut, aku tinggal dua perkara ni, yang mana dua perkara ni kalau kamu berpegang teguh, aku jamin kamu dengan Allah lan tadilluhu abada. Kamu takkan sesat sampai bila? Selama-lamanya, kata Rasulullah. Nilaian Al-Quran sudah menjadi semakin kecil. Amalan daripada sunnah Nabi SAW semakin hari semakin pudar untuk diamalkan dalam kalangan manusia. Orang boleh sebut sekarang ni kan, kamu ni bersungguh sangat dengan Al-Quran, kamu ni bersungguh sangat nak amal sunnah Rasulullah, nak pergi ke mana sangat, orang sebut sekarang ni. Tak ada rasa apa-apa dah dengan yang disebut besarnya nilai Al-Quran sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah. Orang boleh sebutkan, kamu ni nak sebut, nak balik kepada Al-Quran, nak belajar tafsir Al-Quran, kamu nak balik pada zaman unta ke, dia sebut. Allahu Akbar. Sekarang ni, kamu nak balik pada zaman kuno ke, yang kamu sebut kamu nak kembali pada Al-Quran. Allahu Akbar. Kita sebut manusia yang tidak berpegang dengan Al-Quran inilah merupakan sekuno-kuno manusia di dunia, dan dia akan tertinggal di saat mana dia berada di hari akhirat. Subhanallah. Kita jadikan contohkan betapa kita manusia ni dia kena satu penyakit, kecilnya nilaian Al-Quran pada diri dia dan membesarkan perkara yang lain. Kita tengok pada hari ni, manusia kan dia celak je mata, buka je mata pada waktu pagi ni. Sekarang ni kan nombor satu sekali dia akan cari apa dalam hidup dia? Dia akan cari handphone saya, mana handphone saya? Betul atau tidak? Buka je mata, dia berkalut dah, mana handphone, mana handphone. Kenapa ni? Nak baca dulu mesej daripada makhluk pada hari ini. Subhanallah. Ni satu penyakit yang mana membesarkan yang disebut mesej daripada makhluk. Mesej daripada Khalik Al-Quran ini sudah tidak dibesarkan dalam jiwa manusia. Subhanallah. Nak tidur pada malam nanti kan, duduk dengan pasangan masing-masing atas katil, seorang dengan handset, seorang lagi dengan telefon kan, masing-masing baca balik, scroll balik mana mesej-mesej yang tidak disempat baca pada waktu pagi sampai ke malam ini, dia baca balik berpuluh-puluh. Subhanallah. Manusia pada hari ini dia dikenakan dengan satu penyakit yang digambarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah sebut akan tiba satu zaman umat manusia ni dia tidak rasa apa-apa lagi dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jati diri umat manusia pada ketika itu hilang. Al-Quran hanyalah satu kitab yang mana dia nampak setakat untuk dikhatam. Tidak nampak Al-Quran ni suatu perkara yang boleh bantu dia terlepas daripada azab kubur. Tak nampak sekarang ni. Tidak nampak Al-Quran ini sebagaimana Rasulullah sebut syafi'an li ashabih, yang boleh bagi syafaat kepada manusia di saat manusia berada di padang mahsyar kelak. Tak nampak sekarang ni. Subhanallah. Al-Quran hanyalah suatu kitab kita khatamkan pada waktu sekolah rendah. Tak apa dah, kita nak tinggal buat selama-lamanya. Subhanallah. Ni suatu perkara yang manusia telah kena pada hari ini. Subhanallah. Merasakan kecilnya nilaian Al-Quran, membesarkan perkara-perkara lain. Kita sebut lagi kan, para alim ulama sebut tanda manusia ni mula jaga hidayah, kamu perhati dia mula jaga Al-Quran. Besarnya nilaian Al-Quran dan sunnah Rasulullah kan. Rasulullah sebut kamu ni akan hidup satu zaman ikhtilafan kathirah, ramai orang pakat bergaduh, ramai orang pakat bertelagah dalam kehidupan. Rasulullah sebut kamu ni akan tiba satu zaman masing-masing manusia ni dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan manusia ni bertelagah, semua orang telagah. Bila ni kalau kita sebut apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, kita akan sebut sekarang zaman manusia bertelagah. Kita tengok sekarang kan, ustaz sama ustaz dia bergaduh tak sekarang? Gaduh tak lah. Ustaz sama ustaz ni congik ekor sekarang ni balah. Ustaz A dia balah dengan ustaz B lah ni. Bawa pengikut masing-masing pula. Pengikut ustaz A dihina ustaz B dengan perkataan yang teruk. Habis perkataan dia sebut ni. Pengikut ustaz B dihina balik ustaz A. Rasulullah sebut ikhtilafan kathira. Kamu akan hidup satu zaman, kamu akan melihat umat manusia dalam keadaan bergaduh. Ustaz dia lawan sama-sama ustaz dia. Ustaz dia tak lawan dengan doktor kan. Bukan regu dia kan.
Ustaz dia akan lawan sama ustaz. Doktor sama lawan dia dengan doktor kan. Sama-sama gun. Rasulullah sebut, bila kamu hidup pada zaman ni, Rasulullah sebut alaikum bisunnati. Pada saat ini kamu kena berakhlak dengan apa yang aku bawa melalui Al-Quran dan melalui sunnah yang aku bawa. Subhanallah. Tapi manusia tak peduli dah pada saat ni. Rasulullah pesan lagi, wa alaikum bisunnati. Pada saat ni kamu kena tetap di atas sunnah yang aku bawa melalui Al-Quran. Kamu kena berakhlak dengan apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Dan kamu kena tetap berakhlak di atas sunnah yang ditinggalkan oleh khulafa'ur rasyidin. Kenapa? Al-mahdiyyin. Kerana mereka telah diberi jalan petunjuk oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan mereka. Subhanallah. Tetapi nilaian Al-Quran sudah tidak menjadi sebesar sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kecil nilaian Al-Quran dalam diri manusia. Kita kan Rasulullah sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Rasulullah sebut, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, kata Rasulullah, falahu bihi hasanah, baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan daripada satu pahala ni, kata Rasulullah, Allah Ta'ala boleh melipat gandakan pahala ni jadi 10 pahala. Dia baca satu huruf, dia dapat satu pahala. Daripada satu pahala ni, Rasulullah sebut Allah Ta'ala boleh lipat gandakan jadi 10. Lalu Rasulullah sebut lagi kan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan kalau kamu baca alif lam mim. Alif lam mim bukan satu huruf, kata Rasulullah. Walakin alifun harfun. Tetapi alif ni satu huruf, wa lamun harfun, lam ini satu huruf, wa mimun harfun, dan mim ini satu huruf. Maknanya kalau kita sangat mudahkan, baca je alif lam mim, Allah Ta'ala sudah layak memberi gandaan pahala kepada kita sebanyak 30 pahala. Bukan tak tahu, tetapi manusia tidak berebut untuk merebut pahala bacaan daripada Al-Quran ini. Kenapa? Manusia telah dibesarkan dengan perkara lain dalam hidup. Al-Quran cukup saja untuk dikhatamkan pada waktu kecil. Subhanallah. Ni satu penyakit yang tidak nampak Al-Quran ni berguna. Dia nampak Al-Quran ni berguna bila? Berguna bila nak mati. Berguna bila? Berguna bila dalam keadaan manusia ni nazak. Tidak nampak suatu gambaran yang Rasulullah sebut, di dunia Al-Quran ni dia akan jadi sumber hidayah dalam hidup kamu. Tapi manusia tidak berebut nak cari hidayah melalui Al-Quran Karim. Tak berebut. Rasulullah sebut lagi kan, Al-Quran ni di saat mana kamu hidup besar dah. Bila kamu je mati, Al-Quran dia akan jadi bertambah besar. Mati kita kan, kita tak cari benda lain dah. Mati je manusia, Rasulullah sebut tidak ada mana-mana manusia yang terlepas daripada azab dan siksaan kubur. Melainkan mereka yang beramal dengan suratul Mulk. Suratul Mulk inilah yang akan menjadi al-munjiyah, pelindung dan penyelamat seseorang manusia daripada terkena azab kubur. Subhanallah. Mati je manusia, dia cari apa? Dia cari mana suratul Mulk dalam diri aku ni. Suratul Mulk keluar daripada ubun kepala kita. Datang azab kubur nak timpakan siksaan ke atas diri manusia tersebut. Keluar suratul Mulk sebut, orang yang kamu nak seksa ni, kamu kena ingat, dia beramal dengan aku suratul Mulk di saat mana dia hidup. Dan Rasulullah sebut, aku ni fungsi aku sebagai al-munjiyah, pelindung dan penyelamat manusia daripada terkena azab kubur. Subhanallah. Tetapi manusia tidak nampak gunanya Al-Quran selepas daripada mati. Subhanallah. Para hadirin sekalian, nilaian Al-Quran dia bukan setakat besar ketika mana kita hidup. Hidup jadi sumber hidayah. Bila kita mati ni kita nak Al-Quran untuk jadi pelindung daripada manusia terkena azab kubur. Boleh jadikan para hadirin sekalian, benda yang kita ada sekarang ni kita guna setakat di dunia saja. Benda yang kita ada sekarang ni kita guna setakat kita hidup di dunia saja. Bila mati kita tinggal dah. Ada kan kadang-kadang anak-anak ni dia tidak nampak besarnya nilaian Al-Quran. Masa waktu sekolah menengah, waktu dia sekolah kan, dia sebut macam mana? Tak apalah, Al-Quran ni nak tinggal lah dulu, nak belajar 4-5 subjek ni supaya apa? Supaya dia lulus dengan cemerlang 4-5 subjek. Dia tinggal ni Al-Quran bertahun-tahun dia tinggal. Lalu pada sampai satu masa, benda yang dia fokuskan itu dia akan tak guna dah. Tetapi dia akan terkial-kial balik untuk mencari Al-Quran yang ditinggalkan. Subhanallah. Kita tanya balik diri kita. Daripada kita sekolah rendah,
masuk sekolah menengah, masuk universiti, berapa ratus subjek dah kita belajar. Ada sesuatu perkara yang kita tinggalkan, betul atau tidak, kita tak guna. Tetapi kita terkial-kial pada saat ini, mana Al-Quran yang aku belajar dulu ni? Mana ruginya aku tinggalkan Al-Quran untuk aku fokus kepada beberapa perkara yang aku tak guna pun satu hari nanti. Subhanallah. Manusia dia beranggapan bila dia fokus pada sesuatu perkara, dia tinggalkan Al-Quran, lalu dia akan berjaya pada hujung kehidupan dia. Tetapi inilah manusia yang paling rugi. Kerana bila sampai je satu masa, benda yang dia fokuskan itu dia tinggal, dan benda yang dia nak guna dia sudah tidak dapat, iaitu Al-Quran Karim. Subhanallah. Yang ni kita kena betulkan balik dalam diri kita, dalam minda anak-anak kita. Al-Quran di dunia sebagai sumber hidayah. Kita pegang Al-Quran, rasakan, hidupkan balik betapa besarnya nilaian Al-Quran sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Di saat kita mati, Al-Quran ini dia akan menjadi pelindung manusia daripada azab kubur. Dan di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, Al-Quran inilah yang Rasulullah sebut, Iqra'ul Quran. Kamu bacalah Al-Quran di saat mana kamu hidup ni, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kerana Al-Quran yang kamu baca sekarang ni, dia akan datang cari kamu pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, datang untuk memberi syafaat dan pertolongan kepada kamu di saat tidak ada apa-apa pun yang boleh tolong kita ketika mana kita berada di padang mahsyar Allah Ta'ala. Subhanallah. Lalu para hadirin sekalian, perkara pertama ataupun perkara besar yang kita kena jaga, nak pastikan hidup kita ni dalam keadaan kita bertemu dengan Allah, dalam keadaan tidak terpesongnya kita. Bila kita mula jaga Al-Quran, tanda manusia ni mula jaga hidayah Allah, dan nak pastikan kehidupan dia di hujungnya dia boleh mati dalam hidayah Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, insya-Allah. Moga-moga kita semua Allah Ta'ala tetapkan sebagaimana kita minta setiap kali dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bagikanlah kami ni hidayah, bagikanlah kami ni jalan yang lurus, ya Allah. Kita sebut ihdina, kita tidak sebut walaupun solat seorang, kita sebut ya Allah tunjukkanlah aku. Tetapi kita sebut tunjukkanlah kami, ya Allah. Dengan makna apa? Ya Allah, bila kamu bagi hidayah, pastikan diri kami dapat hidayah, anak-anak kami dapat hidayah, isteri kami dapat hidayah, ibu bapa kami dapat hidayah, dan orang yang terdekat dengan kami ni dapat hidayah. Lalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, waladhdallin, dan jangan sesekali ya Allah kamu tunjuk jalan orang yang kamu telah sesatkan dalam kehidupan mereka. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan yang Allah Ta'ala bagi hidayah, dan kita minta dijauhkan daripada golongan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fahabitat a'maluhum, amalan manusia ni aku hancur leburkan segala kebaikan dia, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, bahkan kami tidak menimbang sedikit pun amalan ini di atas timbangan mizan. Puncanya apa? Perjalanan kehidupan manusia dalam keadaan jauh terpesong daripada hidayah Allah, dia telah tersesat dalam perjalanan kehidupan dia, wal-iyazbillah. Anda rasa sekadar itu sajalah kita baca 2-3 ayat pada malam ini. Moga-moga memberi kebaikan kepada anda dan kita semua, insya-Allah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang lemah itu datangnya daripada kelemahan diri anda sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.